فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المتقن المفسر المحقق المدقق جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى إجازة أنه قال رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين. قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة Yunus. Yani hadhihi ini yang dibaca tu ialah surah Yunus namanya. Tertib surah ni. Mengikut cetak dia. Tertib yang ke berapa tu? 20 ke 30? Benar mata ni. Butir itu dah. Tertib yang ke 20 lah. Tengok di tertib buah tu 10. Ayat dia 79. Itu dia. Penat bagi dia. Cuma tak ada juga tak nak jumis. Minum dah ni. Tunggu dia pun. Tertib surah ini tertib yang ke-10. Apa? Ya ke? 10 tak? Daripada surah Al-Fatihah sampai sini 10 surah. Kita sudah lalu 9 surah. Bermula daripada Fatihah. Ayat dia tengok pernah tu. 79. Ayat 79 ayat surah ni. Nama dia surah Yunus.
Yunus dalam syarah dia luar tafsir alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Pasal apa tak nama surah Yunus? Kerana sebut kisah Yunus dalam ni. Itu kerana lepas daripada peti je. Bukan letak tu orang kita letak kerana hak ni dak tu suruh dia kalau dak. Menamakan tiap surah. Menamakan tiap surah di dalam Al-Quran ini orang panggil di dalam bahasa istilah ilmu tafsir, ilmu usul tafsir panggil tauqifiyah. Nama surah dengan ajaran daripada syarak, bukan rekod siapa-siapa dia dak. Ajaran pada Allah, kepada Nabi, pada Jibril, koyak pada Nabi Muhammad. Surah ini nama surah Yunus. Letak surah 1, 2, 3 hingga siapa kepada bilangan yang tersebut. 79 ni dengan tauqifiyah tu juga dua tak atur tu. Tapi Nabi lah koyaknya kepada sahabat. Bilangan ayat gitu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Bukan susun manusia. Pasal tu nak kata ikut si tak boleh. Nak tukar baca ayat Qur'an ni ke dia dengan kosak. Nak ubah, nak punggah hadap dosa. Kadang-kadang kalau engkau ditentukan oleh syarak membawa pada rusak lebih pada tu lagi. Adapun kita nak buat amal baca surah ni 10 ayat. Ingat pula ni 10 ayat itu tidak dilarang. Mengadukkan buat surah lain. Tidak. Atau surah ni balik awal alif lam mim surah ayat itu akan lain kita ambil ayat lain tak depan. Buat tertib sendiri berdosa besar. Haram, tak boleh. Jangan. Kerana hatta surah 1, 2, 3 hingga sampai kepada bilangnya akhir ayat dari surah ni. Atau 1, 2, 3 tu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Dapat perintah dan ajaran daripada syariat. Daripada syariat Allah. Jibril mengkoyak Nabi, maka syariat hak terima pada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letak. Balik pun dah. Dia. Dan tertib surah 1, 2, 3 pun. Gitulah dalam Quran ni. Semua tauqifiyah berlaku. Makkiyatun. Ini ngikut kajian ulama usul tafsir. Karena dalam Quran ni ada dua kedudukan Quran tu. Makkiyah yang bangsa pada Mekah. Madaniyah masa pada Madinah. Makkiyah iaitu yang diwahyu pada Nabi Muhammad, turun mari kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, belum daripada Nabi hijrah ke Madinah, orang panggil ayat tu Makkiyah berlaku 10 tahun. Semua ayat yang nyata yang diwahyu pada Nabi semasa di Mekah, perintah suruh mengesahkan Allah Ta'ala, tolak syirik. Masalah hukum hakam tak ada ayat lah mana lagi. Tak ada lagi. Mereka semaya tu, semaya tahajud tu je. Masa tu. Cukup masa tempoh 10 tahun, bila hijrah ke Madinah, barulah menyata akan segala hukum hakam tanpa cloning. Tu ayat Madaniyah. Kalau kita ayat ni, surah ni Makkiyatun. Dia sebut Makkiyatun, umum yang terbanyak ayat dalam surah Yunus ni turun di Mekah sebelum hijrah. Maka dia kata dia kata boleh illa fa in kuntati fi syakkin al ayatain. Maliki ayat kata in fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Dua ayat tu. Atau 3 ayat. In kunta fi syakkin al ayatain. 2 ayat atau 3 ayat belatu dengan tu. Ada wa minhum man yu'minu bihi, 1 ayat pula lagi. Dah. Ada ayat lagi tu. Semua itu malaikat tu dan 9 ayat. Atau 10 ayat. Itu hal lain. Atau minhum man yu'minu bihi hingga sampai kat tu. Berapa tu? 2 ayat atau 3 atau minhum man yu'minu, jadi 4 ayat ni dikecuali bukan turun di Mekah ni. Ni ayat Madaniyah.
Ada dalam surah ni. Kerana apa? Itu syarat suruh capur dia masih ada. Tapi 3-4 ayat ni, nah, ayat madaniyah. Nanti lagi akan kita temu. Tak payah balik semula lah ni kau dulu. Nah. Kan dia mi'atun wa tis'un aw asyu ayatin. Surah ini 109 ayat atau 110 ayat. Dia tulis itu. Dia tulis ni ayat dia 109 ayat. Boleh di tepi surah. Tapi khilaf dengan kata 10 ayat. Tu ayat ni 109 ayat surah ini ataupun 110 ayat. Khilaf perawi. Periwayat akan ayat tu. Ayat cukup. Tak ada kurang. Orang ni bila kata 10, orang ni bila kata 9 kita. Orang ni riwayat ni dia kata ayat ni semua dalam surah Yunus ni bilangan ayatnya 109. Orang ni kata 110. Ayat yang betul lah. Ambil sini berhenti sini berkira ayat kita. Maka dia jadi dia di sini dia 10. Tu. Bukan kata 10 ayat ada soal lagi ayat tinggal tak, bukan gitu ni. Ayat semua komplit sama. Hak kata 109 dan 110 ayat cuma itulah. Akhir ayat itulah dia. Akhir surah. Tapi orang ni dari bila kata 110 ayat, dia berhenti sini sampai sini kira satu ayat. Tak habis lagi sampai situ satu ayat. Jadi 10. Dia masalah wakah qiraah. Atau kama qala ada apa? Bagaimana yang telah urai oleh ulama. Tu khilaf ulama di segi riwayat tu. Riwayat hadis dah. Ada orang ni dia berdasar kata apa dah? Nabi tak pernah tinggal baca bismillah. Satu. Dan yang keduanya, setiap surah disuruh tulis bismillah malik bara'ah. Nunjuk kata bismillah tu ditutup baca. Satu. Ia kata Fatihah tu ayat. Orang ni dia bila ambil bismillah sampai ke waladhdallin tu jauh. Orang ni dia bila ambil dia alhamdulillah sampai waladhdallin tu jauh. Pak mana berhenti? Tengah tu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Dia tukar tu. Ada riwayat qiraah baca belaka. Maka ikhtilaf tu diterima belaka. Hak ni posah. Maka tutup baca tu. Ada kata dah bukan Fatihah tak nak baca. Sunat baca. Tutup juga sunat baca. Dia ni pula kata tak baca tak boleh kerana dia Fatihah. Maka dia buat alasan dengar tu. Umumnya semua terima belaka. Tapi jangan talfik. Nak lari tak save dia jangan. Lompat pagar tak angin. Dia tentu. Hak ittifaq bismillah tu satu ayat bergerak iaitu dalam surah An-Naml innahu min Sulaimana wa innahu bismillah. Hak ni tak ada biar khilaf. Satu ayat daripada Al-Quran. Adapun satu ayat Al-Fatihah khilaf ulama. Tak kalau khilaf ulama kita nak amal hak mana tak satu asuk baru tak balah. Ni dah balah tak asuk. Hak ni kena mana mu berhidup hari je. Mu baru mengaji ya orang dulu lagi khilaf lama dah. Tak ada batal kita bagi hidup batal kat orang. Kena ke tak macam tu? Fikirlah molek yang ngebek tak terkalu. Orang khilaf lama dah, bukan baru 2-3 hari ni. Bakal kata saya tu baik ngaji ni. Lama mana dah tempat ngaji situ. Kaji lama mana ambil mana. Tak ada pasal lah tu. Baik kita reti kata mazhab Syafi'i. Nah dalam Quran juga waqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sab'am minal masani dalam demo ni dia kata 7 ayat pada bismillah hingga sampai waladhdallin 7 ayat. Khilaf gitu ya. Maka khilaf tu bukan nak benar bagi ulama tu. Ngikut alasan dia teliti, alasan ni dia sedap. Ngikut riwayat nang mari depan ni dia sedap ni. Bila sedap ni bersedap juga. Sama mari Nabi belaka. Panu amanah masuk aku nak ni. Fatihah ni. Tapi orang atas itu mujtahid. Patu syarat orang mujtahid bagaimana ulai semua dalam kitab 50 tahun. Paling kurang orang ni kena mantang 14 ilmu di dalam masalah ilmu ijtihad.
Bahasa Arab cukup semua 12 dan ilmu lain lagi. Mantang 14 ilmu bukan mata kena tekan komputer tu tanya pak mari lalu dah. Kita. Komputer mata belajar tu je, silap dan mungkin berat ke lain. Hak di awak kita keti, tu baik kau lain tu. Rumah dia di lah. Silap tangan belajar kerja pak dah di tu kan ni. Nak bengong royak kagu gitu. Ngak balas kau dah lah. Padahal mulat. Ulama dulu tak silap, tipu mana tak silap dah. Nah, contohnya jadi kau lasta. Nah, ilmu dua yang sama dah. Imam Muslim dah. Orang Baghdad tu dia putar rawi hadis dia. Ambil hadis ni royak ni. Bukan orang Baghdad tu bertujuan nak deki ke Muslim tak. Testing orang tinggi kena buat gitu. Panggil dia mari. Dia ni baca hadis ni. Dia tu dengar. Hadis ni hadas semua hadis. Sudah dia meriak siap. Semua hadis tu bercampur silap banyak dia. Tak betul. Hadis ni hak mau baca saat ni, dia ingat habis hak orang baca gapo saat ni. Kalau Ajmi ingat-ingatlah semua. Cikgu tanya, Aziz tanya. Tak tahu dah mana kita. Tanya mula dia dak. Hak mau baca ni silap sini. Hak baca habis semua dia ukah habis. Barulah akik tangan habis. Kata sungguh tu tak ada komputer ni. Kalau baca tanya tu boleh kira dia. Hak tu tak bijak lagi cara tu. Ni dak ni baca semua dulu. Sudah baca semua hadis tak ni. Hak ni Musa baca. Hadis tu ni Aziz baca. Hadis tu Aziz baca. Dia apa? Dia orang tu baca hadis tu dia share lagi tu 10 orang tu. Tak tukar. Kalau kena haji mai pada 2 orang. Apa mana hadis baca, abang baca Musa baca tak tahu. Tak usah tahu lah tu. Nah. Maka pasal tu kesimpulan ulama wajib di dalam masalah amal ibadat buku syarak ni hak kita fahamnya wajib taklid orang. Taklid mujtahidin yang tertentu. Nah, walaupun majlis apa kurang sahabat tapi mujtahid sungguh boleh lagi. Tapi jangan fitwah supaya tak selera. Tapi walaupun dua menjadi kalau semua alasan hadis sungguh sahih nyalahi image yang koyak dah tahu kata dia tu jangan tahu. Tu anu. Ada dia. Kita buat amal lagu tu. Padahal kita tak ada temu dia orang. Senang gitu. Tak kala gitu mengajar kita fiqh nak ulang pula kali lagi dah. Kata fiqh ni ambil kesimpulan hak ijtihad dah. Royak hukum 1 2 3 4 5 perkara. Gotu ni bab ni semua. Tak kan ngajar kita fiqh. Ini dalil muslim gitu. Nak ngajar biar mana kalau ngajar ke kampung kita gini. Nak ambil masa mana? Rukun 13 mayat 1 2 3 4. Ni rukun ni ayat tu, rukun ni hadis ni. Itu orang panggil mengaji hadis. Kita ngaji fiqh ni ngaji nak ambil faham hak dah erti dah nak amal. Tu dia. Kan wajib taklid. Amal tak suka gitu ya juga lah dia mengatakan apa? Kalau nak hadis ada amal boleh aja agak sikit-sikit tapi tak pandai benar. Tapi berani kalau tapi jangan nak cepat. Tengok kaedah hadis muslim ya. Pasal ngaji juga sikit-sikit kaedah dia buka itu. Pandai duduk pandai sangat tak ngaku juga bukan. Bak berani lah. Kena berat tawan juga. Habis katanya. Qala Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama dalam surah Yunus alaihi salam. Yunus ni nama dia Yunus bin Matta. Ayahnya dia nama Matta. Ayat yang pertama dia tulis siap dah. Nah. Bismillah dia tak kira ayat. Tak kira ayat yang pertama. Ayat Quran diletak mula akan tiap-tiap surah Al-Quran. Nah, dengan bismillah. Dengan kerana tiap surah Quran mula dengan bismillah inilah ulama pengarang dia tulis buku yang penting dia mula dengan bismillah. Orang panggil tiga bahasa Arab iktida'am bi kitabil aziz. Kerana mengikut aturan atau cara peletakan permulaan segala karangan dengan bismillah. Quran semua tiap surah mula bismillah, maliki surah Bara'ah. Mula Bara'ah tu Nabi lari. Allah Taala tu mula. Kerana Bara'atu minallah
lepas daripada Tuhan. Tu mana bara'ah. Tak kait. Tuhan tak boleh. Bismillah nak mula nak lepas dari Tuhan. Ada lah gitu. Kalau kita bismillah dengan nama Allah, aku lepas dari Tuhan. Tuhan tahu kata gitu. Kerana bara'atun lepas. Nah, ada. Lepas diri. Bara'atun minallah, lepas daripada retah Tuhan. Apa makna? Lepas pada rahmat Tuhan. Bila lepas dari rahmat Tuhan, dia masuk dalam azab Tuhan. Nak kata gitu? Mula bismillah, Tuhan tak mula gitu. Tapi itu haram. Surah Bara'ah mula dengan bismillah pada awal tu haram. Ada petengah, banyak ulama kata makruh. Kalau nak mula juga, kita pergi tengah nak mula, a'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada tipu daya syaitan kita amal. Ingat molek surah Bara'ah ni. Surah ni suasana masa tu. Kait dengan suasana gegawat masa tu. Gegawat masa tu kita tu, tapi dengan secara umumnya orang lagu tu lepas pada saya masuk mudah, tidak. Gawat masa tu apa dia? Musyrikin. Nah, buat nyanyi ke Nabi, tapi kena hijrah kenapa Nabi pun hijrah sudah siap. Balik mari. Kata suruh lawan-lawan benar. Maka pak kafir bara'atun minallah. Maka betul tu bara'atun minallah sama-sama sampai bila pun. Musyrikin dia kafir ni bara'atun minallah. Belaka sama. Nah. Ayat yang pertama alif lam ra. Ra kena baca dengan qasar orang panggil dak. Tak ada hujung. Tak ada hujung hamzah panjang tak ada. Ra lepas suara lah. Dia kata ra gitu dak. Pasal apa dia royak kata dengan qas. Ya, dengan qasar dengan tak ada kena itu. Kanon ra ni nama dia ar-ra'u. Huruf ra tu nama bahasa Arab ar-ra'u. Nah, tu nama huruf ra. Tulis itu kita baca ra. Tapi di sini buai hamzah. Maka lepas suara saja ra. Tapi dia tanda bil qasri. Kalau dari tajwid baca dengan qasar. Bila kita sebut nama dia nama ra. Kalau baca ra salah ni. Dia tak boleh baca. Adapun kita mengajar alif, ba, ta, sa, itu nama bagi huruf. Tapi kalau mula huruf tu dengan ba sekalipun, bila kata baca dengan qasar, alba, tak boleh kata ba. Di segi amali hak ni. Mana hak ni? Alif lam ra. Nah. Kemudian lam dengan ra jangan sadu pula. Dia tak ada sahabat ada sadu. Lam panggil apa? Kerana la ada alai min wakah pula dah, min saking, min mati. Nak ambil ra sore, tak ada alih la. Royak itu sudah tak royak panjang, tajwid lama. Tapi itu kena baca lam ra. Boleh? Ni harakat. Suruh tak? Alif lam ra. Pasal apa kenapa dia kena let pun kena mati. Apa mati sebab apa? Pasal raya sunnatun muttaba'ah. Turut ajaran Nabi sudah. Nak raya boleh ada lah kaedah dia, tapi tak sah panjang. Nah. Alif ada. Jangan lajak sangat. Alif mesti nama alif. Alif. Jangan alif. Dosa baca gitu. Tambah apa? Iya. Kena beringat tu orang ngaji tajwid baca Quran tu. Alif la jangan dosa tu baca alif tambah ya pula tu. Kerana nama alif bahasa Arab serupa dengan bahasa Inggeris Z. Kalau dia kata Z, orang tu gitu, nama dia sungguh. Munawak irama boleh lah. Nah, irama kata Z ajar kanak-kanak. Tapi tulis sungguhnya tu ya bunyi. Nah, ni pasal tu. Kali itu amali. Nama alif di sini tulis alif membaca nama dia alif lam mim.
Kerana fa dengan la celah tu fa saking jumpa dengan la tak ada sebab bagi nak mat. Kalau ya dia bagi ya suruh kata hak asal apa alif lam boleh. Ni tak ada dah. Alif la alif boleh. Suruh tu tu. Alif lam ra. Nah. Kemudian lam saking nak pergi jumpa dengan umur ra. Orang panggil apa tu? Izhar syafawi. Tak? Izhar syafawi. Apa makna izhar syafawi? Nyata pakrak huruf dengan bibir mulut mulut si pembaca. Tapi tu tak boleh kata alif la ra, tak mati mulut tak boleh. Kerana lam nama dia lam. Panggil lam rapat mulut. Nak gamit ra. Orang panggil izhar syafawi. Wajib alif lam ra rapat mulut makrak mu. Nak boleh 30 giat 300 perak juga baca tu tak kena baca alif lam ra saja tu. Baca mengikut tertib yang diperdu oleh Allah Taala, warattilil Quran. Alif lam ra ni tu Quran tu. Baca Quran dengan tertib satu huruf 10 bagi ke dak. Alif lam ra boleh 30 dah situ. Maka makna dia ambil ahli sunnah kaum salaf alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi. Suyuti berkata gitu juga. Tuhan mengetahui dengan kanaknya dengan mula surah dengan rumus huruf alif bata tu. Alif lam ra. Tapi wajib disempurnakan makhraj bagi setiap nama huruf itu dengan sempurna bacaan alif lam ra. Boleh teguh apa maksud Tuhan juga tahu. Ahli salaf tak kira siapa dia, tak tafsir dah tu. Kalau tafsir kata alif lam ni nak god tu maksud, god ni maksud, itu bukan nyata. Atas kira-kira tanasub, munasabah ataupun ada riwayat dhaif. Maka Suyuti kata Allahu a'lamu bi muradih. Nah. Tafsir Jalalain itulah. Nanti lain begitu juga. Kalau dari Ibn Katsir kita tak sama masuk cara ya huruf muqatta'ah kerana Allah Taala jua yang mengetahui maksudnya mula dengan huruf ni. Tapi walau bagaimanapun hak ulama tinggi sikit dia kata Quran ni dimula dengan huruf muqatta'ah begini. Orang Arab semenjak pada turun-turun bahasa Arab tak pernah guna perkataan apa-apa nak kecek mula dengan huruf ni. Dengan huruf rumuk ni tak biasa. Tak pandai lagi orang Arab. Belum pada Quran diturun, kitab-kitab dulu-dulu mari lagi bang. Sama Arab Kan'an, Arab Mesir, Arab mana? Nah, tak ada pernah sebut dalam ni lah, dalam masa Syekh Nabi Muhammad ni. Tak pernah dimula akan kalamullah dengan mendatangkan huruf muqatta'ah, huruf potongnya, huruf hijaiyah, wak formula nak baca tajuk depan. Maka dia masuk dalam ayat Quran. Maka alif lam ni daripada kalam qadim. Kalam qadim ni dilalah kata ni huruf kalamullah. Hak ni Quran ni hak tulis baru pula. Di Allah dia kalau dah nak alif lam ni menurut. Ni dia. Habis tu tak boleh nak baca wak kosen. Nak kaya wak molek weh. Kerja. Nak kerja pejabat macam tak wak molek. Jangan cakap kosen di komen orang. Ni jelah. Habis itu Imam Syuuti kata Allahu bermula Allah Taala jualah a'lamu bi muradihi. Amat mengetahui dengan khandaknya karena Allah bizalik dengan demikian dengan kata alif lam ra. Tak usah sama orang lain. Habis kata ulama dia ni kata, pasal apa dimula itu? Kerana nak menarik akan perhatian Arab yang mereka itu menentang akan Al-Quran sewinang-winang mereka. Maka bila diturun ayat alif lam ra pakai corong hitam. Tengok kisah. Apa pula Muhammad ni alif lam ra tak bisa dengar.
Supaya nak wih pakai orang pakai hitam pakai anti tengah. Bila dia baca siap gitu, tilka ini. Ni, aku baca sana itu. Ayatullah. Alif lam ra ni pun ayat Tuhan. Hendak baca dak apa ayat Tuhan. Jadi Arab mengaku di segi balaghah pandai bentuk manusia, bentuk kata-kata untuk nak menarik perhatian, untuk dengar lagi, bahasa nak dengar. Sedaplah tu. Orang sorok sedap, alif lam mim ra sedap nak baca. Pas Nabi sorok sedap. Mak dengar. Maka dia ambil suruh qata'ah. Itu mengikut huraian orang pasal ngaji doktor ni dia cari. Dia suruh kita sedap nak. Ngaji lah ni lah. Nah. Padahal huraian tu ada dah, tapi dia pendek tu. Kena nak narik. Dan dia sekarang pun dia kata kalau baca alif lam mim ra, orang bukan saya dia perhati sangat nak berhati. Sedap dengar bunyi. Maka sedap tu dengar tu semata-mata susun ni. Itu orang panggil keberkatan Al-Quran yang dimulakan oleh Allah Ta'ala akan kalamnya. Suruh pada tiap surah ni mula dengan huruf muqatta'ah kerana isi kandungan di dalamnya amat penting untuk nak orang menarik perhatian baca huruf muqatta'ah, maka keberkatan dia timbul daripada Allah ke masuk dalam telinga itu. Dia percaya tak percaya suku kira tapi nak dengar, itu berkat. Percaya tu iman tapi bila dengar sedap, tak dengar, nak dengar. Itu setengah pada hikmat. Orang lain kaji pandai kat hikmat sedap dengar. Ada. Dia. Ada. Jadi kombo. Jadi dengar alif lam ra ni kombo lah. Kebon gapo tu maka orang hak tahu dah, bila dia tahu pun keberkatan sedap baca tu masuk dalam hati dia berasa nak dengar. Jaya 10 ku bak lain pula tu. Nah. Tilka orang panggil bahasa Arab panggil ayat kata nama isyarat, isim isyarat. Tunjuk ni. Nah, yang demikian. Tafsir bagi tilka ai artinya hadhihi ni. Ni. Al ayat, hadhil ayat, segala ayat ini. Kalau terjemah Arab punah jadi punah pasal kita. Ini segala ayat, kita kecek kita kan. Pasal kita belik bunyi. Nah. Zaman dulu dia terjemah kita sungguh. Ini segala ayat. Kena hadhihi dulu ya terjemah. Kita lah ni kita segala ayat ini tak apa tak tu nah. Segala ayat ini, ayat lain surah ni ya. Ayatul kitab, susunan ayat bagi kitab, bagi Al-Quran, bukan rekor-rekor manusia dah. Ayatul kitab, tafsir bagi Al-Kitab, Al-Quran. Apa makna ayatul kitab? Ayatu min kalamillah al-munazzal. Karena makna Al-Quran tu apa dia? Wah gini lambat ngajar aku ni. Makna Al-Quran, makna takrif Quran al-lafzu, lafaz yang keluar dengan suara. Al-munazzalu yang diturun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mutadammilu al-jumal al-mufidah, yang mengandungi akan susun ni kapal yang memberi faham dengan mendalam. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bi tilawati Quran ni lafaz turun kepada Nabi yang jadi ibadat apabila kita baca dia. Al-muta'abbadu bi tilawati. Al-mu'jiz yang melemah daripada gulawai, daripada orang protes, walau bi aqsari suwarin minhu, walaupun dengan sependek-pendek surah orang nak menentu tak boleh. Baru talqa. Itu Quran. Kalau itu tilka ay hadhil ayat, semua ayat ni ialah ayatul kitab, ya, ayat bagi Al-Quran. Al-Quran habiskan tu. Kemudian dia tafsir pula kapuh ayat pada kitab bahasa Arab kita nama dia panggil idhafah. Di dalam masalah ayatul kitab dua patah tu. Baca ayatul kitab tu panggil idhafah. Maka idhafah kapuh ayat pada kitab
kata dia wal idafatu apa ayat pada kita tu dengan makna min. Al ayat ayatul kitab ay ayatum minal kitab. Makna gitu. Beberapa ayat daripada kitab. Mana kitab ni banyak lagi ayat. Ni setengah pada beberapa ayat pada kitab. Maknanya. Kitab mana? Al-Hakimi. Ayatul kitab Al-Hakimi. Al-Hakimi kalau tengok dalam tafsir tu, dia buh bagi depan tu tak kena tu. Al-Hakimi bagi bawah. Ayatul Kitabil Hakimi. Apa makna Al-Hakim? Nama Tuhan pun ada Al-Hakim. Tapi di sini sifat bagi kitab. Kitab yang hakim. Yang bijak. Apa makna hakim kita? Al-Muhkam, yang teguh. Susunannya tak berseragak sikit apa. Isi kandungannya tidak berubah dengan asal yang dikehendaki oleh Allah Taala sampai bila-bila masa pun. Dia mana ubah ke mana? Dia tak ubah. Tetap maknanya begitu. Tidak diurai dengan mengubah kepada lain kanda dan tidak akan terubah dengan dipisung oleh mana pihak, tak akan hilang. Itu mana hakim. Hakim kita ni. Maknanya lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, tak kuasa, tak terhilang Quran ini keteguhannya dengan diubah oleh siapa dia, siapa satu pun tak boleh. Tak terubah. Ayat ni dia kata Al-Hakim, Al-Muhkam. Ayat lain tu hanya nyata. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku turunkan akan Quran wa inna lahu lahafizun. Hak tu tak goyak, dia pera. Hak ni tak. Peh dia Al-Muhkam tak sampai wak kena. Munak pisau makna ke lain suta je erti gitu. Tak banyak hari hadis ngoti pang. Jawab lalu dah. Kata salah kerja itu. Bila-bila masa pun buat kadang-kadang apa? Yakin cikgu yakin. Semua ada pisau duk mengenak. Nyarai. Dia tiga pun selera. Hak ni tegak duk gini sampai bila pun. Payah nak nampak sikit lagu tu dah. Tapi umur tahu kita ada jugalah kita perhati. Ngerti. Tak lagi. Ya. Tak lagi itu. Nah, orang kata gini. Nya dia hak ni dah tegak gini. Tak ada pergi ke mana. Sumpah dengan tafsir yang dulu ni. Hak baru buat bijak kata dia sedap ni tak kata gitulah. Kalau nak buatlah. Suruhlah. Jangan dia buat kata gitu. Orang dulu dia naik dulu tu berat gitu. Nah, berkat dia tak ada apa. Dia. Tu dia dah. Al-Muhkam. Apa ni Al-Muhkam ni? Akana lin-nasi. Adalah manusia adakah sabai bagi manusia? Nah, manusia itu siapa dia? Ai ahli Makkah. Adakah sabai bagi manusia, bagi ahli Makkah? Anjaban. Ajib, hege. Nah. Hege an auhayna. Kalau hakilah tu tafsir huruf tu. Nah. Hege sabik bagi alam kah, hege gapo? An auhayna. Heran, ajib, nakjubkanlah, pelak kita. Nah. Bahawa wahyu oleh kami Allah. Auhayna dia tadi ihauna. Adakah
wahyu kami. Agak Quran lah. Ila rajulin minhum, kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka, di kalangan ahli Mekah, iaitu Muhammad. Adakah sahabat bagi manusia, bagi ahli Mekah tu berasa ajaban, pelik sangat, anjing sangat. Boleh Tuhan beri wahyu Quran kepada seorang dari kalangan mereka. Tidak di kepada jenis lain, bangsa dan bahasa. Orang yang berbahasa dengan bahasa yang sama, jenis keturunan pada tempat tu juga, bagi wahyu Quran, we pilih ambil seorang dari kadar ramai-ramai tu, pilih ke Nabi Muhammad. Adakah manusia tu ajaban? Ajib, pelik, pelik mana? Ada kamu kata, yang pilih we ke dia apa? Tu pelik dah. Ayu, I in the sini, they in the situ. Ni mi ada sini. Oh, tu bapa senega. Ini bapa tata bahasa. Nah, nu anak ramai, 30 anak dia. Disayang, baik saja. Bini 7 dia nu. Orang disayang seluruh. Mama benar yatim. Budak baru besar je. Baru berapa umur 40. Nah, maka Tuhan pilih wahyu ke dia. Adakah manusia Mekah ni ajaban? Ia bagi istifham, tanya. Nah. Maka persoalan dia, adakah ajaban tu kepada dia? Maka dia kata tu, nah. Istifham ingkari. Pelik kalau tu, mana tak usah pelik lah. Ke mana istifham ingkari? Bukan tanya tu tercengang, dak. Tanya muka tak pelik ke benar kuning? Pilih kalau ngepokmu wahyu Quran, puak mudah pelik ke? Tak usah pelik lah benar ni. Dia. Tu orang panggil istifham ingkari. Ajaban, tu ya gaya sini istifham ingkari. Dia. Pelik sangat jangan. Wahyu kepada orang lelaki ni, an anzirin nas, kerana nyuruh menakutilah oleh orang ni, orang yang dipilih memberi wahyu ni, menakuti. Anzir mana khawif, anzir bahasa Arab, tafsir pula khawif, menakuti. Royak berita supaya orang dengar tu takut dan bimbang akibat lagi akan datang. Tu mana inzar. Jangan gigit buku tu sare ulas selopsa itu. Inzar dah panggil tu. Dia duduk sini tak ada apa bucut tak tali air. Nah tu inzar. Royak semua dengan lari azing nak sagi kedah lah, bunyi patu je. Sama lari nak sagi kedah tu giwak gapo. Tapi yang gitu tu. Sudah royak siap bagi dia ni. Apa yang Musa nak pergi kau? Apa mana dia tanya? Isbang ingkari. Mana tak sagi lah, apa royak dah tak ni kita. Hati isbang ingkari. Nah, dia tahu belakang dah. Tiba-tiba nampak pergi parai nak pergi nembah kau tu. Nak pergi lagi kau. Abang Musa. Lapihan nak adik mari. Bapa royak dah tadi ke? Apa arti? Tak sagi lah Abang Musa. Tu mana istifham ingkar. Itu dalam bahasa nahwu dia panggil istifham. Dalam ilmu balaghah dia ada istifham, tanya untuk ingkar. Banyaklah contoh doktor royak. Temu tak boleh makan hati, tak boleh makan daging, nak makan goni, nak makan gani. Nah, akhirnya nak makan lagi kau Abang Musa. Bini kita tanya. Nak lari tu laki. Nah, nampak dia terliau. Peringat berkira ni, doktor ni, royak siap dah. Makan bahaya. Maknanya baik sama makan Tapi
Bini dengan tu lelaki biadab benda. Hak ni orang lebih Allah Subhanahu wa taala. Suruh Nabi royak dengan cara berlemah lembut. Nah. Pelik kau benda lagu tu, jangan pelik lah makhluk tu hai berlaku ikut dia pilih hak dia. Ni dia tulis suruh juga orang tu jomel jangan. Kalau suruh orang lain buat apa ke dia nya? Hak dia. Mendengar isi kan ngeng lah. Bukan yang maksud orang, maksud nak ngajar dia. Belana cikgu kalau nak contoh hak pelik-pelik masuk gua boleh. Orang tu kecoh, tepok, ngajar sains sedap benar. Hak molek-molek dia dak nak bekerja habis. Pelik ke? Pelik ke lagu tu? Tak ada pelik lah. Tu. Paham tak boleh terima ke? Janganlah. Nak tengok mereka mengaji. Itu dia. Nah. Itu panggil istifham ingkari. Yang tidak. Kata dia wa fi qira'atin birraf'i. Nah. Kata satu qiraah dia baca ajabun, tapi jangan turut. Jangan turut wa amma, karena kita kira hafaz dia tulis gini dah. Dia ingat lama dah tu. Dah baca tu. An awhayna ihauna. An angzirin nas, menakuti akan manusia. Habiskan tu. An angzirin nas, an angzir ai min angzirin nas ala wali ajri angzirin nas, kerana nak menakuti akan manusia. Dikenaki an-nas apa dia? Dia say al-kafirin bil azab, menakuti akan manusia yang kafir, yang ingkar kata azab ada lepas pada mati. So rakyat kau ni biar cerak, biar reti, biar faham, kita hidup semula pula akan azab. Habis kat tu. Nah. Ada Ibnu Abbas menyatakan akan maksud ni. Nah. Maksud bagi kata berasa pelik kau mewahyukan akan memilih akan seorang daripada puak demo sendiri jadi rasul ni. Nah. Ibnu Abbas kata lamma ba'asallahu ta'ala Muhammadan, tak kala membakit dan memilih oleh Allah Taala akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, angkarat alaihil kuffar, mengingkar, menolak, tak terima ke atas Nabi Muhammad oleh segala orang kafir. Semua tak terima. Kafir pada masa tu tak terima. Sedap juga alasan dia. Hak ni riwayat Ibnu Abbas. Dia katakan waqalu, Ibnu Abbas kata, puak kafir dia katakan Allahu a'zamu min an yakuna rasuluhu basyaran. Tuhan lebih agung, terkaya Tuhan nak pilih manusia tu jadi utusan. Tak jauh maksud tu dah. Tuhan lebih agung, tak berkehendak Tuhan tu nak pilih jadi utusan tu manusia. Tuhan pilih kau lain boleh. Mana Muhammad dengar aku, tak kau dengar patah gitu. Pedak dia ahli belarah kecek. Nah. Agung Allah Subhanahu wa taala ikut tak pilih dia berlaku. Dia tak khabar kata pilih manusia dekat lemung tu Tuhan juga dia tak khabar. Dia tak kono. Karena dia nak engkar pada orang ni. Nah. Misal Muhammad. Tak kala dia pakai duk gejek-gege. Kok kapung, kok Badawi mana? Muhammad duk mengaku jadi rasul, kata Tuhan pilih dia. Baca ayat-ayat tu sedap dengar juga. Yang mengaku tak sedap. Tapi puak tinggi lagi. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan boleh pilih orang lebih daripada Muhammad lagi. Tak manusia pun tak apa. Makhluk lain yang bijak lebih lagi, yang besar lebih lagi. Tu kecek lekeh lah tu. Tu. Nah. Tu mana kata ajaban. Tak kala dia duk kecek-kecek itu, maka Allah Taala wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini dia ayat. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Akana lin-nasi ajaban. Adakah sampai bagi manusia itu keajiban? Bahawa mewahyu oleh Allah Ta'ala
akan seorang laki-laki daripada seorang laki-laki di kalangan Malaysia ni. Masa pelik sangat kau tu. Tuhan pilih ambil orang ni. Semata-mata Tuhan pilih. Tuhan tak ada pakat dengan siapa sekali. Berapa kita berani kecil itu? Nah. Tuhan kata dalam surah Al-Kahfi kata mana? Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak mempersaksi akan mereka itu akan ciptaan langit dan bumi. Tuhan buat langit ada pakat sorak kamu kali. Bukan mengoyak kamu kata kedua gini langit dak sekali. Wala khalqa anfusihim, dirimu sendiri pun Tuhan buat tak ada pakat ngamung kan. Goyak. Tak jua lagi itu. Maka saya kata wa ma kuntu muttakhidil mudillina aduda. Aku tak ada nak ambil penyesak tu untuk buat menyokong bangkit dan dakwah. Jalan aku tak ada. Orang molek ni. Nah, tidak. Tidak dah. Habis gaduh. Nah, berapa pelik? Mana jangan pelik. Apa saja, siapa saja, barang mana apa, barang mana ada yang saya pilih nak memuliakan, maka dia jadi mulialah orang itu. Dasar kemuliaan daripada Allah takwa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ia mengetahui dalil sungguh siapa dia takwa secara mana Allah Taala juga. Maka Tuhan pilih orang yang dia tahu. Pada sedia kala tu orang molek. Dakwa royak molek, pakai baju molek, pun Tuhan jahat situ. Kalau kita tengok dari sirah, orang-orang Arab masa tu dia akui dia Nabi Muhammad. Habis cakap dah tu. Dia terbaik. Namun dalam sirah dia Muhammad ni tak ada orang keji seorang habuk daripada mula beranak gitu kan. Bukan sekak besar. Tengoklah waktu gedek di Halimah Tadriyah di kampung Bukit tu. Jauh Bukit jauh pada orang. Dia jauh sikit lah takut rima. Tapi orang duk pergi dia tak pernah tengok Nabi Muhammad ke cebuah mana. Tak biasa boleh bau, tak biasa boleh bekah. Pasal duk main molek-molek dia berasa, dia lagi. Pergi hujung bukit tu. Bukit, kan ini bukit. Tengok tu, pengeti dah. Tengok tu lah kan. Dia pun dipanggil, Muhammad ila aina. Mana gitu lah, nak gimana tu? Dia tak balik lah. Siapa siapa tu, duk padi cakap. Gikot ni ke gikot ni. Duk pergi tengok dia apa tak tahu. Gikot ni ke gikot ni tak tahu. Atau anjaib, tu kelebihan. Sudah siap. Bila pergi ke mana? Kau tu hajat. Pergi cari dah semua. Hajat dia tu. Dia lepas. Tak ada. Siapa hak tak molek dia. Tak ada siapa dia boleh tengok. Begok tak molek dah. Tak ini. Tak boleh tengok. Tak boleh. Tak tahu. So kau kecil apa tak ada. Daripada kecil lagi. Kelebihan. Halimah Sa'diyah. Amat seking. Kalau kecik budak di kasar lagi papo. Tak biasa kenyi anak bini. Tok laki bini anak tak biasa kenyi setiap hari makan. Hanya rok bawa diri. Tak kenyi, bawa diri tak jadi blore apa? Gitulah blore apa. Bila Muhammad pergi mula-mula naik untuk hak kuruh, hak jalan lama. Kalau dia pergi dulu 20 ekor dia belakang, pergi sampai setengah jalan, hak lain potong berat sebab dulu. Hari tu bila Habib Muhammad takut utar tu naik di atas 3 orang, utar tu berjalan, potong habis orang semua. Pelik dah. Tak mau terima. Pakak buji. Pergi sampai sana, kami tua sekor. Apa susu dah? Habis susu? Pala susu tu sengit sebelah dah. Kuruh nyetok. Dengan tulis kulit. Kau Nabi suruh ambil Nabi pergi caca tu baik. Kau gemuk. Boleh bagi ke jiran. Esok lusa boleh bagi jiran seterusnya. Dipuji. Tu tak besar dah. Dia besar. Mula beranak. Pak saudara sendiri Abu Lahab. Demo boleh anak saudara laki-laki comel bau sedap. Pak tu baik selalu aku merdeka lah Suhaibatul Aslamiyah.
saya yang amat dikasihani oleh Abu Lahab. Comelah, akhlak mulia lah, tubuh paras cukup, perempuan sungguh tinggi kena, amat sayang. Tapi kerana lahir anak Muhammad comel, bau sedap semerbak, deka selalu. Tengok. Tapi bila Nabi bakit seru jangan serah semua patung, dia juga mula-mula kata taballaka ya Muhammad, menasa Muhammad selalu marah. Itu dia. Itu dia. Ingat baca tempat tiada. Ingat je gue, mana koyak. Nak koyak mu. Ni mari duga lah. Bahasa beci nak baca tempat tiada. Karuk sifat manusia. Karena ingat sejarah tempat tiada tu bila hak. Beci dia jahat Nabi Muhammad. Padahal tempat tiada tu kalamullah. Kok hanya mari nak koyaknya. Jadi mari baca apa sejarah jahat. Tuhan suruh jangan berhenti cerita kan ni. Pasal tu tempat tiada tu benda tak ada berlaku dah dia. Mati berat lama dah. Tapi orang usaha lagu ni popular dia. Lagi pula Tuhan tak sebut lupa. Boleh baca, boleh 10 bajikan si huruf belaka. Orang panggil tidak nasah tilawah. Nah, tidak diakal hukum baca, boleh pahala sepenuh-penuhnya. Supaya ayat bab hukum. Dan tak ada Abu Lahab. Betul ni. Sebagai ada. Itu dia. Maka kata, apa aku jadi gitu. Lama dah kita tu. Jadi puasa pertama dia dah puasa malah nak baca. Ai pandai saya tadi puman pandai jangan pandai. Tipu setan tu. Tu baca kita buat nak pandai. Nak rakyat kata mengarut tu. Nah. Mari ambil sungguh tu. Mari mikir dia cira arah dia. Mak rakyat tebat lah abang kai bunyi. Dia nak marah ke dia. Dia ke dia bang tu, bukan dia bang kita apa itu dia benci. Dia kata dia. Jadi mari tak saya baca surah tu. Sebut bini jahat lah. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Sebut lagi Quran kan. Imra'atu tino tu bininya. Nah. Penjunya pemikul hamalah orang pikul orang junjung al-hatab kayu api. Mana bini dia awak rupa awak ke cari kayu api kau tu. Biji dia tak dalam dekat baju dia aku sakut hablun. Ada tali ni awak ngikat tu. Awak pergi nanti tengok nampak ada perlu nak. Pak jahai dia. Usaha bini. Wah kita nak baca sejarah tu. Tak saya baca surah tu apa apa yang memperangai lagu tu. Surah kalamullah. Mari dia kaya. Hawa mengaji. Jadi molek. Padahal baca mengaji tu boleh pahala besar. Nah. Kalamullah. Sebab ni nah. Habis kat tu. Kemudian ayat berikut dah. Saat ni ayat yang pertama. Nah. Sama ayat pertama lagi tu. Nah. Wa basyiril ladzina amanu. Khabar gembirakan olehmu ya Muhammad, basyir wayak berita gembira. Angzir wayak berita yang menyedihkan, yang membahaya. Gembirakan olehmu ya Muhammad. Nah, dia tak ada kejadian lain ni. Nah. Alladzina amanu. Nah. Akan segala orang yang beriman. Annalahum ai bi annalahum, dia terkedeba lagi. Nyata dengan bahawasanya sahabat bagi mereka itu bagi orang yang beriman qadama sidqin. Qada dia terdiri salafa. Telah silam benar, telah dulu kebenaran. Nyak menunjuk kata qadama ni bukan ayat kata buat, ayat kata namu. Nah, telah silam kebenaran.
qadama sidqin, benar apa? Benar dulu lagi, bukan baru benar lah ning kita. Dia gini. Sampai dia tafsir qadam makna salafa telah silap. Mana qadama tapak kaki pada. Nah, qadam tapak kaki. Tengok bahasa Arab. 5 qadam, 5 kaki. Nah, kita panggil kaki, fit. Nah, maka qadam di sini mana salafa. Beritahu kepada manusia orang beriman bahawa sampai bagi orang ini benar dulu lagi, bukan baru benar learning. Bukan tak iman, orang benar dulu lagi. Mana? Salafa sidqin inda rabbihim. Nah, mendului kebenaran di sisi Tuhan. Dulu kebenaran orang mukmin ini inda rabbihim. Apa makna qadama sidqin? Dulu mendului dulu kebenaran di situ ada mendului kebenaran di situ dulu apa? Ajran, ganjaran, hasanan, nah, yang bagus, bima qaddamuhu, dengan amalan yang mereka itu telah melaksanakan akan dia. Nah, dengan bagian dengan yang telah melaksanakan dalam mendulu mereka itu akan dia minal a'ma. Apa makna kasut tu? Goyak kepada orang mukmin segala amalan yang mereka menghijau di masa mereka hidup di dunia ni, tu salaf. Nah, semua amalan orang mukmin dapat ganjaran yang bagus sekaliannya. Nah, dia. Dulu bila Allah Ta'ala catat ada orang beriman, amalan dia diredai, diganjaran oleh Allah Ta'ala. Semata-mata iman duduk dalam perut pedah dia, itu amalan hati, dikok senantiasa 24 jam, tak ada ruang, tak ada kosong masa boleh pala. Di segi amalan iman, dikok dalam hati, kejak iman tu. Dia dah. Ada orang panggil orang mukmin boleh pahala sokmo. Tak pahala sokmo kan? Iman dia kejak dok ke. Jenera tak jenera boleh pahala tu. Nah. Bagi ya iman. Rukun iman 5 perkara dia boleh pahala sokmo. Rukun Islam 5 perkara. Tasdik dengan rukun 5 perkara boleh pahala sokmo. Tapi kalau mung tak mayat, dosa tak mayat suku. Nah, itu perbuatan orang suruh buat. Adapun iman dalam hati tetap boleh pahala sokmo. Sabit tu kena jaga. Sabit tu Nabi suruh kita berdoa, habib ilainal iman, minta Tuhan perkasihkan kita kepada iman. Dan Tuhan berkata, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Tuhan memperkasih akan kepada kamu akan iman. Maka dua jagaan diberi keterangan ini. Nah, nyata di sini beritahu gembira kepada orang mukmin, mendului akan kamu oleh apa? Kebenaran di dalam hati kamu di sisi Allah Taala, mendului akan kamu ajran hasanan. Boleh semua pahala. Ajaran hasanan. Tapi dia tafsir ai ajran hasanan bima qaddamuhu minal a'mal. Ganjaran yang elok dengan sabar perbuatan yang telah mendului oleh mereka itu daripada segala amalan dia. Masa dia hidup, masa dia segar, bila dia balik, dia buat amal, dia berdosa, dia tobat, satu amal soleh belaka. Maka catatan telah ada sedia dah. Bila mu mati tak ada kurang benda tu. Tu mana? Pada basidkin inda rabbihim. Itu cuma pada tafsir makhluk dia. Nah. Habis kata maknanya orang mukmin gembirakanlah, letakkan khabar gembira biar tanah dalam hati orang mukmin benar iman mendatangkan akan ganjaran senantiasa, menekakkan akan benar. Tu nak tu menekakkan ketakwaan pada Allah, nambah akan ganjaran banyak. Itu dia.
Ini dia. Habis kata tu hal mukmin. Qalal kafiruna. Sama dengan ayat ni lagi ni. Telah berkata oleh segala orang kafir. Tak ada kait Mekah tak Mekah. Tapi asal orang kafir hak ada berlawan dengan ni tak pernah nabinya. Mekah dah dulunya. Inna hadza, orang kafir kata sesungguhnya ini Al-Quran. Dia tafsir kata Al-Quran al-mustamila. Inna hadza, ini Al-Quran al-mustamila ala zalik. Quran yang melengkapi di atas menyatakan segala apa yang dikandaki oleh Allah, menyatakan Nabi Muhammad. Sebutlah Quran itu bibat apa banyak perkara lah. Nah, yang melengkapi akan segala ajaran. Nah, melarang, nyuruh, nah, membenarkan semua. Inna hadza al-Quran ini la sahirum mubin. Ialah satu sihir yang nyata. Mubinun bayin. Sihir cerak-cerak kalau kecek apa kita kan. Kita tak kecek nyata dah. Sihir cerak. Tu sayang. Saya berdaya tegak dia. Sihir cerak-cerak. Jadi bahasa kita lah. Cikgu kita bincang-bincang kita buat bahasa kita. Tak nyakut dengar. Dia kata gitu mau cerak Quran ni sihir. Tu mana mubin. Api qira'in api qira'in la sahin wal musyari ilaih. Inna hadzal Quran, inna hadza, ini Quran yang melengkapi di atas keterangan sebut la sahirun, sungguhnya sihir. Maka hadza ni kata setengah ulama tafsir isyarat kepada Nabi. Ni Muhammad ni sahir. Apa baca sahir? Hak tafsir kata Al-Quran dia baca sihrun. Ada kira baca sihrun, ada kira baca sahirun. Kalau sahirun hazar rujuk pada Nabi Muhammad. Ni orang ni sahir tu ke sihir. Hak kata rujuk pada inna hadza al-Quran. Hak tu baca sihrun. Tapi kita dalam cetak kita ni Quran Utsmani tulis la sahirun mubin. Muhammad tu sihir yang nyata. Panas sangat kejap. Tak lekat. Itu nak dilihat tafsir dah. Kita mengaca atas jalan ni dia buat gitu semua. Dia goyak dua-dua kita. Nah hurai suku tu. Tu ayat yang kedua daripada surah yang pertama ke tak? Dua yang kedua. Akan ada nasi ajaban. Ambil situ. Nah, yang ada yang kedua. Dan ayat yang ketiga. Inna rabbakumullah. Tak buat lagi mula pernah mata. Kamu balah tak saya makan tak ni. Pasal lain pernah. Nak makan takut-takut dengar tu. Jadi semula insya-Allah minggu depan kita tak uzur. Allahumma Rabbana